terangkan sedikit pasal account. Okay? Sebab pada saya ini basic yang you perlu ambil tahu. Sebab ramai orang yang tak tahu pasal account ni, sebab benda ni penting juga penting. Nanti kan ramai orang tanya, kontra tu apa benda? The first one, kita dekat dalam account, even Maybank ke, CIMB ke, HP ke, semua ada 3 account ni. The first one adalah account cash. Account cash adalah account yang membenarkan anda berdagang menggunakan modal yang depositkan sahaja. Okay? Jika berlaku kerugian, tidak akan mempengaruhi aset. Maksudnya kalau you letak 3,000, modal you 3,000 tu je lah yang you boleh gunakan untuk berdagang. Alright? Itu mengenai account cash. Okay? Account kontra pula, dia adalah account yang membenarkan pelabur berdagang melebihi 2 kali ganda modal yang didepositkan. Basically, broker pinjamkan you dia punya limit untuk you berdagang. Untuk contract account ni, dia hanya boleh pegang sehingga T3 saja, trading day 3 for selling. Hari ketiga kalau you tak boleh pick up, maksudnya kalau you deposit 3,000, broker bagi 6,000, you berdagang dalam modal 4,000, you tak boleh nak top up 1,000 tu, you kena liquidate you punya position. Okay? And saya berani cakap, korang dengar betul-betul ni, aku cakap ni jelas ni. Saya berani cakap majority orang yang pakai account kontra rugi, sentiasa rugi dalam trading. Sebab bila jatuh dia tak boleh nak pick up. Dia overtrade lebih daripada modal dia, jadi tak boleh pick up. Pelabur yang ingin memilih membawa lebihan modal perlu depositkan baki lebihan untuk pick up. Pick up. Maksudnya kalau dia bagi you 3,000, you bagi 6,000, modal you 3,000 je deposit, you pakai 4,000. 1,000 tu you kena top up. Dan kalau you tak top up, you tak boleh pick up masa T3, you rugi. You akan kena dispose selling. Sebab tu saya cakap jangan elakkan account contract. Untuk orang baru, pakai dulu cash account. Ambil feel dulu dengan market, baru you decide boleh tak pakai account contract. Account margin pula dia adalah account yang ditawarkan oleh investment bank lah. Di mana dia beri you limit pinjaman yang ditawarkan oleh bank untuk pelabur kepada pelabur yang berdagang di Bursa Malaysia. Maksudnya dia bagi you macam loan tapi dalam bentuk trading limit. You perlukan penjamin. Cara apply dia sama macam you nak apply loan kereta, loan rumah, you kena ada penjamin pajakan. Kelebihan account margin ni you boleh pegang lama sikit. You boleh pegang sehingga 14 hari lah. Dia actually T8 to T40 sebenarnya. Daripada T8 sampai T7 sampai T30 lah, 13. So, ini kelebihan dia. Apa kelemahan dia? Okay. Bila you meminjam untuk berdagang, kalau saham yang you beli tu makin jatuh dalam tempoh masa yang you boleh bankrupt. Sebab basically you membuat pinjaman. Sama macam you kalau you tak bayar rumah, duit kereta, situasi kris you akan affected. So you boleh rugi and you boleh juga bankrupt. Modal account bergantung pada pelulusan dan modal yang mencecah jutaan ringgit. So kalau depend. Kalau you kadang-kadang saya pernah ada rakan kawan saya yang dia ada pernah apply margin ni. Dia apply loan, dia deposit 30,000 untuk margin, account margin. Tapi bank bagi dia 200,000 limit. 200,000 bang limit untuk beli. Nak beli apa tu? So saya tak sarankan korang buat loan, saya tak sarankan korang untuk margin. Saya cakap susah untuk orang baru, kita semua nak seronok. Kita memang nak duit besar, nak untung besar, nak cepat. Tapi janganlah buat loan, janganlah pakai account margin. As a permulaan ni, guna je account cash. Guna duit yang apa ada je. Kalau korang tak boleh growkan duit yang korang ada untuk membiak, how do you expect untuk buat duit dengan account margin? Kita ramai traders yang kita tengok kat luar sana dok showing the profit, tunjuk profit. Yang tunjuk diorang ni buat untung semua. That's the thing. Benda ni dia tunjuk benda yang dia nak kita nampak. Benda yang kita tak nampak. Saya cakap terus saya ada rugi. Everyone know saya tunjuk. Saya pun in fact saya tunjuk dekat Twitter how much saya rugi kayaknya. Korang pun tahu. Saya nak share dengan korang the real truth of trading. Saya tak nak memberi impian yang berbunga-bunga supaya korang seronoknya boleh buat duit dalam trading. Saya tak nak macam tu. I want to share you the real truth. Jadi saya nak share dengan korang. Kita dalam trading memang ada losses, memang ada untung. Untung pun saya ada, rugi pun saya ada. Itu adalah lumrah. Sama macam berniaga. Ada hari kita untung, ada hari kita rugi. So, apakah dagangan hari ketiga? T3 adalah singkatan kepada trading day 3 yang memberi maksud tempoh dagangan pada hari ketiga. So, fakta mengenai T3 yang you perlu tahu, hanya terguna pakai kepada pemegang akaun kontrak, iaitu akaun limit. Kedua,
perlu menjual had dagangan trading limit pada hari ketiga atau pick up saham dengan menambah modal ke dalam. Pada hari ketiga, korang kena at least kena jual, kena force selling. Kalau tak, korang kena pick up, which is kena tambah duit. Had dagangan perlu dijual sebelum pukul 3 petang atau remiser berhak untuk force selling. So basically, force selling ni keadaan apabila syarikat saham pada pukul 3 petang, kalau orang tak boleh nak pick up, orang pemegang account margin tak boleh nak pick up, you terpaksa menjual saham pegangan yang lebih yang tak cukup daripada modal you. Katakan dia bagi you deposit RM3,000, dia bagi you limit RM6,000, tapi you pakai RM1,000 limit. Jadi you modal RM3,000 je. So what happen? That after T3, 1,000 tu you kena pick up, you kena tambah duit. Kalau you tak tambah duit, you kena force selling, kena menjual saham yang nilai RM1,000 tersebut. So ramai orang rugi sebab benda ni. So sekiranya seorang pelabur mendapat had lebih daripada kebiasaannya, contoh ada sometimes ada broker ada yang provide sampai 3 kali ganda, 5 kali ganda limit, dan tidak mampu melangsaikan bayaran, you tak mampu nak bayar. So risk ni, remiser yang akan bertanggungjawab, yang akan menanggung risiko ni. Sebab tu saya tak sarankanlah korang. So siapa yang nak buka account CDS, korang boleh buka kat saya punya channel, Trader Lifestyle punya official channel Telegram. Dekat pin message ada tulis macam mana buka CDS account. Kenapa ada soalan tadi saya nampak, ada kenapa orang masih buka account lain kalau sedang cerita, sebab orang tak tahu. Dia different broker dia provide different services. Pada saya, Maybank dia maybe, saya tak tahu, Maybank dia ada newsletter, message pasal stock. So, itu adalah antara kelebihan. Tapi sekarang M Plus pun ada juga benda tu. So, pada saya, different broker ni adalah different services. Depend pada servis yang berlainan. Kita tak tahu kenapa orang buka mahal atau murah, ataupun mungkin orang tu tak tahu, ataupun mungkin orang sebab tu dia pernah dengar Maybank je. Aku tak pernah dengar M Plus ni, aku dengar Maybank, RHB je. Mana aku pernah dengar Bank M Plus. Jadi sebab tu orang buka Maybank. Reason kita tak tahu. Yang kita boleh cakap based on experience adalah apa orang paling banyak buka account. The first one adalah M Plus lah. So tadi kita cakap pasal T3. Apa kadang T3? Okay. Hari pertama you beli saham, kita panggil trading day 0, kosong. Itu adalah hari pertama. Maksudnya hari pertama you beli, trading day 0. Esoknya adalah trading day 1. Lusa trading day 2. And then the next one adalah trading day 3. So itu cara pengiraan T3 tu. Jadi hari pertama you beli saham, hari kedua you trading day 1, you akan nampak baki kontrak, berapakah amount kontrak yang you sedang belikan. Trading day 2 you akan nampak proses jual beli, you sama kena decide kena jual ke tak. T3 you dah tak boleh nak ni, you kena battle, you nak force selling ke macam mana?